Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita dengan baca mula kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدي ودلال الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam satu majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majlis yang mana Nabi SAW sebut akan turunnya malaikat, akan dikerumuni oleh para malaikat, akan diturunkan rahmat dan diberikan ketenangan, sakinah kepada peserta-peserta majlis, dan mudah-mudahan nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik. Kita sambung pada hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 di bawah tajuk ambil yang mudah, tinggal yang sukar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratul masailihim wa khilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis yang bermaksud daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku telah cegah kamu daripada melakukannya, maka hendaklah kamu jauhinya, dan apa yang telah aku perintahkan kepada kamu agar kamu melakukannya, maka hendaklah kamu lakukannya sekadar kemampuan kamu. Kerana sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu disebabkan banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yang terkenal, yang nama asalnya sebelum Islam dinamakan sebagai Abdus Syams. Abdu ini hamba, Syam ini matahari. Hamba
matahari. Dia Arab ni tak lari, nama dia tak Abdu, Abu, tak Abu, Abdu. Tu je. Sama ada Abu itu gelaran ataupun nama, dan kebanyakannya gelaran ataupun disebut sebagai kunyah. Macam Abi Hurairah ataupun Abu Hurairah itu kunyah, gelaran, berdasarkan beberapa peristiwa dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang kunyah itu disebabkan nama kampung, nama anak dan sebagainya. Abu Hurairah nama gelaran. Nama betulnya kalau sebelum Islam Abdul Syams. Bila dia masuk Islam, Nabi tukar nama dia kepada Abdul Rahman. Daripada menjadi hamba Syams, menjadi hamba matahari, kepada hamba Ar-Rahman, hamba Tuhan yang Maha Rahman, Maha Pemurah. Baik. Jadi nama dia selepas Islam Abdul Rahman bin Sakhr. Kalau nama penuhnya Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Abu Hurairah ni masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Tak lama bersama dengan Nabi SAW, kurang lebih 3 tahun ataupun 3 tahun setengah. Dia masuk Islam tahun 7 Hijrah. 8, 9, 10, 11 Nabi wafat. Tahun ke-11 Hijrah Nabi wafat. Jadi tak lama tuan-tuan. Dalam tak lama dia bersama dengan Nabi SAW, sempat dia belajar mereka tak banyak tuan-tuan, lebih kurang 5,374 buah hadis. Agak-agak kita congak berapa banyak dalam masa setahun dia hafal. Kan? Ini hadis-hadis yang direkodkan ataupun yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Mana datangnya nama ni? Satu hari Nabi pernah gelarkan dia sebagai Ya Aba Hur, wahai bapa kucing Hur. Sebab Abu Hurairah ni setiap kali datang kuliah dia bawa kucing. Tuan-tuan ada yang datang bawa kucing? Tak ada Mana tahu kan? Datang masjid dengar kuliah bawa kucing. Jadi Rasulullah panggil dia Ya Aba Hur. Arab ni dia dia ada apa nama, dia suka panggil nama gelaran, nama sebenar. Dia lebih gemar ataupun lebih suka orang panggil dia nama gelaran daripada nama sebenar. Nabi SAW sendiri digelar sebagai Ya Abul Qasim, Abul Qasim, bapa kepada Al-Qasim. Qasim nama anak. Ya Aba Fatimah, bapa kepada Fatimah. Anak Nabi SAW nama Fatimah, jadi digelar sebagai Aba Fatimah. Ya Rasulullah, itu adalah gelaran istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak ada orang panggil Ya Muhammad. Kalau sebelum kau rasulan, sebelum ditabal menjadi rasul, menjadi nabi, maka orang panggil Ya Muhammad, Ya Muhammad. Ataupun kalau orang tak kenal dia ni nabi, orang akan panggil Ya Muhammad. Macam orang kita lah, macam kita. Ada orang panggil cikgu, nama sebenarnya lain. Imam, apa-apa lah. Tok Pengulu ke, Tok Mat ke, Pak Mat ke, ada nama singkatan, nama ringkas tu. Kalau kadang-kadang dalam kampung kita, dalam kawasan kita ataupun dalam qaryah kita, sebut nama betul, orang tak kenal nama dia. Sebab dia famous, dia masyhur dalam kampung tu, nama sekian. Begitu. Nama sebenarnya Abdul Rahman Ad-Dawsi ataupun Ad-Dusi Al-Yamani, orang Yaman. Berhijrah, kemudian masuk Islam bersama dengan Ahlus Sufah dan duduk bersama kalangan Ahlus Sufah. Ini Abu Hurairah. Satu hari dalam majlis Nabi SAW, Nabi kata, "Man yabsutu rida'ahu hatta aqdiya maqalati. Thumma yaqbidahu ila yansa syai'an sami'ahu minni." Kata, sesiapa di kalangan kamu, yang ni sahabat-sahabat Nabi SAW yang datang kuliah dengan Nabi, man yabsutu rida'ahu, barang siapa yang membentangkan ridaknya, kain selendangnya, sepanjang majlis aku ini berlangsung ataupun sepanjang pengajian ini berlangsung, para sahabat berebut bentang. Dia kata apa? Fala yansa syai'an sami'ahu minni. Selama mana aku duduk di atas ridak ataupun paparan selendangnya itu, maka Nabi jamin bagi dia. Nabi kata, fala yansa syai'an
fala yansa syai'an sami'ahu minni, dan dia tidak akan lupa sedikit pun apa yang didengar daripada aku. Maka Abu Hurairah orang pertama yang berebut, yang ambil peluang, bentangkan selendang dia untuk Nabi duduk atas rida ataupun atas selendang Nabi, atas rida Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka selepas itulah Abu Hurairah kata, selepas peristiwa itu sampailah kesudah aku tak lupa apa yang Nabi sebut. Setiap apa yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak lupa. Sebab itulah Abu Hurairah dia antara salah seorang sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Walaupun 3 tahun sahaja ataupun 3 tahun setengah bersama dengan Nabi. Orang kata mustahil dalam tempoh 3 tahun boleh hafal hadis 5,000 hadis. Macam mana tuan-tuan? Nak buat apa perbandingan. Kita ada kawan sekolah. Kita berkawan dengan seorang kawan kita kawan sekolah, yang kenal daripada kecil, sama-sama pergi sekolah, duduk satu kelas, main sama-sama, membesar sama-sama, masuk universiti pun sama-sama, kan? Dikenal kita semua benda. Dibandingkan pula dengan orang yang baru kenal kita, macam tuan-tuan mungkin baru kenal dengan saya, duduk beberapa kali je, kita hadis ke-9 malam ni, jadi lebih kurang 9 kali je kehadiran saya di sini untuk bahaskan tentang hadis. 9 kali, 9 hadis je. 9 hadis. Kawan dengan kita dari kecil, daripada sekolah, sama-sama membesar, sama-sama main, satu hadis pun kadang-kadang dia tak mampu nak dapat, sebab dia walaupun sama-sama tapi dia tidak belajar dengan kita. Kalau kuliah tu pagi dengan kuliah subuh, dia hadis. Kejap lagi pula kuliah duha, dia ambil satu hadis lagi. Kemudian kuliah zuhur pula ambil satu hadis lagi. Malam pula kuliah maghrib lagi, satu hadis lagi. Sekarang ni ada kuliah isyak, saya ada kuliah isyak. Di Selayang saya ada kuliah isyak. Lepas isyak baru ada kuliah. Lepas maghrib tak ada sebab orang tak ada. Ada juga macam tu. Tak apalah, sebab kita nak meraihkan bagi peluang orang yang bekerja, balik lewat, penat dan sebagainya. Isyak baru sampai rumah, ataupun isyak baru dia ada ke lapangan. Jadi kita buat kuliah isyak. Jadi dengan kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah maghrib, kuliah isyak, 5 hadis, 5 kuliah, paling tidak 5 hadis. Satu hari 5 hadis kalau dia dapat catat. 100 hari kali dengan 3 tahun, kali dengan berapa lah, agak-agak boleh capai tak jumlah 5,370. Itu baru berapa hari ataupun berapa bulan sahaja kita duduk kuliah, kan? Begitulah juga kita nak sama, kalau kita nak tengok bagaimana meriwayatkan pada 5,374 buah hadis, yang orang kata mustahil. Macam mana dia boleh ingat, kuat ingatan dia sebagainya dalam masa tempoh yang singkat. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lebih awal bersama dengan Nabi. Tak sebanyak itu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu kalau kita nak bandingkan. Abu Hurairah ni sentiasa duduk dalam Masjid Nabawi bersama dengan Ahlus Suffah, hari-hari dengan kuliah Nabi. Nabi datang bagi kuliah, didengar. Dia sentiasa tak kehadiran penuh, kata. Mau tak 5,000? Begitu. Baik, jadi malam ini kita mengambil kesempatan daripada barakah para sahabat yang diriwayatkan oleh sahabat ini, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa-apa yang aku cegah, aku larang, aku tegah kepada kamu untuk melakukannya, fajtanibu, maka hendaklah kamu menjauhinya. Wa ma amartukum bihi atu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka hendaklah kamu lakukan sesuai dengan kemampuan
kemampuan kamu. Simple tuan-tuan. Kita baca hadis ni, kita baca terjemahan, kita dah boleh faham. Apa yang Nabi suruh kita buat, dan apa yang Nabi larang kita tinggal. Tetapi dalam hadis ini, kenapa Nabi SAW, kenapa Nabi SAW memulakan arahan tegahan dulu? Nabi tegah, kemudian ada baru datang arahan perintah, suruh. Kerana tuan-tuan, nak melakukan perkara yang ditegah itu, nak meninggalkan, kita ni nak meninggalkan tegah itu, perkara yang dilarang itu lebih susah lagi yang disuruh. Semayang juga, membawang juga, kan? So semayang tak ada masalah, zikir tak ada masalah, lepas zikir sambung membawang. Benda yang Nabi tegah itu, perkara yang ditegah, yang dilarang itu lebih susah untuk ditinggalkan berbanding dengan mudah je, kan? Sebab tu Nabi SAW mulakan dengan perkara tegahan dulu. Apa yang aku tegah kamu daripada melakukannya, maka hendaklah kita, tuan, kita tengok dalam hadis Nabi SAW, banyak perkara yang Nabi sebutkan kepada kita. Iyyakum, Nabi kata jauhkan diri kamu daripada sekian. Waspadalah kamu daripada sekian. Yang Nabi tegah, antaranya kalau dalam bab orang kata benda hukum zahir yang kita boleh nampak, yang Nabi sebut, muskirin haramun, setiap benda yang memabukkan itu adalah haram. Benda ataupun setiap minuman ataupun perkara yang memabukkan itu adalah haram. Maka kita tahu dah, Nabi fokuskan kepada meminum arak. Kita pun dah baca hadis yang sebelum ini, tak silap saya hadis yang, ataupun hadis keberapa yang kita baca sebelum ni, Nabi kata al-haram al-bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Pengharaman arak itu jelas. Nabi lebih spesifik, kirin haramun, arak itu haram, benda yang memabukkan itu adalah tapi arak tu juga yang diminumnya, yang diteguknya. Lepas tu drive, mandu, kan? Lepas tu langgar orang, mati pula orang. Allahu Akbar. Berita tadi, saya tengok berita tadi, tahun 2020 ni, kita baru sebulan setengah, kan? Anggota polis pun kena langgar dengan pemandu mabuk juga, kan? Sebab tu bahayanya arak ni. Sebab tu Nabi kata benda yang memabukkan itu adalah haram. Tak kira sikit banyak. Ada pula orang kata itu belum sampai, belum cukup peratusnya untuk diambil tindakan. Allahu Akbar, kan? Belum cukup peratus mabuknya untuk diambil tindakan. Tak apalah, tunggulah nanti pula makin banyak lagi yang nyawa akan melayang disebabkan pemandu mabuk. Mudah-mudahan benda ini dapat diselesaikan dan mereka yang berautoriti ataupun berkuasa dapat ambil tindakan sewajarnya. Kita mudah-mudahan kita pun takut nak pergi kerja kadang. Yang keluar awal pagi, sihat, baru bangun tidur, kan, dengan sarapan dengan apa semua, elok pergi kerja. Tapi yang kerja malam ni, yang kerja tengah malam ni balik siang, bukan kerja betul lah, memabukkan diri lah, balik langgar orang, langgar nurse. Kes pertama nurse perempuan di naik motor balik kerja, kena langgar, dua-dua meninggal, kan? Jadi berat tuan-tuan kes ni. Jadi apa yang Nabi larang, maka tinggal. Dia banyak sekarang ni macam-macam benda yang orang buat, macam-macam perkara pelik-pelik tahu dia buat, jangan buat lah. Nabi kata jangan buat, jangan buat. Yang Nabi perintahkan kepada kita, buat. Tapi zaman sekarang orang pandai alasan untuk mengelak daripada melakukan ibadah sebagainya. Sebab Nabi kata fatu minhu mastata'tum, buat sekadar mampu. Cuma tak faham konteks hadis, apa yang dimaksudkan dengan mampu. Ustaz, saya tak mampu nak berpuasa. Sebab Nabi kata fatu min
tak mampu nak puasa, tak payahlah puasa Ustaz. Apa nak susah-susahnya nak kita nak berlapar ni? Ada gastrik. Kan? Kita tak lama lagi nak masuk Ramadan. 70 hari lebih kurang 70 hari nak masuk Ramadan, kan? Bila datang Ramadan, macam-macam penyakit datang. Kita cuba mencipta alasan untuk mengelak daripada melakukan ibadah. Kenapa tak pergi haji lagi? Sedangkan dah layak, sedangkan dah ada kewajipan sampai pada kita, dah cukup haul, dah cukup nisabnya patut bayar zakat. Oh Ustaz, banyak alasan nak kena bayarkan tax, nak lepas tu nak dia banyaklah kan, cari alasan mengelak. Nabi pun kata, Ustaz, apa nak susah Ustaz? Nabi pun kata fa'tu minhu mastata'tum, buat sekadar termampu. Saya tak mampu nak pergi haji lagi, tak payahlah pergi haji. Saya tak mampu nak bayar zakat lagi, tak payah bayar zakat. Ini maksudnya salah faham pada hadis, salah faham pada konteks hadis. Yang Nabi maksudkan dalam hadis ini, fa'tu minhu mastata'tum, buatlah sekadar, buatlah sampai kamu dah tak mampu dah. Perintah solat semua orang mampu. Tak ada orang boleh bagi alasan dia tidak mampu untuk bersolat. Orang sihat lagilah mampu untuk solat. Orang sakit pun kena solat. Orang musafir ada solat jamaknya, ada qasarnya. Orang sakit tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring, tak boleh baring. Banyak tata tertib yang dia punya tertibnya. Gerakan tangan, gerakan mata, gerakan hati. Tak boleh gerak, panggil orang semayangkan dia. Selesai masalah. Kan? Bab solat semua orang mampu. Jangan kata tak mampu nak mendirikan solat sebabkan sakit. Ada solat cara orang sakit. Saya tak mampu nak mendirikan solat kerana saya dalam keadaan musafir. Ada solat, ada panduan solat bagi orang musafir. Saya sibuk Ustaz, besok kenduri kahwin dengan anak semua, macam mana? Tamu nak datang apa semua, nak layan tetamu lagi. Zuhur bawa ke asar, asar bawa ke maghrib. Kan? Ini benda yang selalu tak mampu, dengan alasan tak mampu, tak berkesempatan, tak ada masa, tak cukup masa. Itu dalam bab solat. Dalam bab yang lain puasa macam tadi tu, puasa sehingga kamu sampai tahap memang betul-betul sakit, maka di situ baru datangnya rukhsah, baru datangnya keringanan. Islam bagi keringanan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ada rukhsah, ada keringanan bagi mereka yang sakit dan bagi mereka yang bermusafir untuk tidak berpuasa. Tapi Allah kata apa? Fa iddatun min ayyamin ukhra, ganti dengan hari berikutnya. Tak puasa sebab sakit, memang betul-betul sakit, bukan buat-buat sakit, kan? Bagi alasan gesik sebagai buat-buat sakit, kan? Siap bawa pergi klinik, ambil MC, tunjuk, oh ni saya ada MC, Tuan Imam saya ada MC ni. Tak payah dengan van jenazah bawa pergi balai ke apa, kan? Saya ada surat MC ni, kan? Saya memang tak boleh puasa. Kan? Kalau betul sakit memang tak boleh puasa, tak apalah, kan? Faidatun min ayamin ukhra, gantilah dengan hari kemudiannya, kan? Musafir pun sama juga, ganti, ada rukhsah. Tapi selain daripada itu, selain daripada orang yang sakit, selain daripada orang yang bermusafir, maka tidak ada alasan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tidak ada alasan yang kata kita tak mampu untuk berpuasa, kan? Dah sampai cukup akil baliknya, berakal, mukallaf, apa semua tu, kan? Cukup syarat kita puasalah. Kita ni Islam, mukallaf, akil balik, hukum-hukum taklif itu dah komplit bagi kita dah. Tak ada alasan lagi. Dalam bab bayar zakat pula, tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kreatif. Manusia ni kreatif, nak cari alasan untuk tidak pergi haji, untuk tidak bayar zakat. Macam tadi ya. Baik. Nabi kata fa innama ahlakal ladzi min qablikum kasratul masailihim. Nabi kata maka sesungguhnya telah binasa umat-umat terdahulu disebabkan banyaknya bertanya, dan banyaknya berlaku percanggahan ataupun perselisihan di kalangan para nabi mereka. Jangan sampai kita ni jadi macam Bani Israel. Jangan sampai kita ni cari alasan
daripada melakukan kebaikan, melakukan amal ibadah, sama macam perangai Bani Israel. Nabi Musa kata sembelih lembu. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, tanya pula apa warnanya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin ma hi, lembu yang jenis macam mana, apa warna, umur berapa, kan? Banyak banyak songai, banyak alasan, kan? Buat tak? Buat yang tidak. Jangan sampai kita ikut perangai Bani Israel. Semayang, seluar kotor. Nak semayang ni, tak sempat lah, kan, jalan jam, dah sampai masjid lah, tak boleh dah masuk lah, seluar kotor lah apa semua. Wahyalkan pelekat ada, kan? Ataupun kita boleh ganti dengan yang lain, ataupun kita bawa, kita berancang benda tu, kan? Kita boleh plan. Kita ni Islam, wajib semayang. Jadi kalau kita memang nak jaga orang semayang, jaga semayang, standby lah, bawa pakaian semayang, bawa telekung, bawa kain pelekat. Kalau baju kotor ada. Kalau kita benar Islam, kita akan buat macam tu, kita ada plan. Dalam urusan dunia pun kita pandai nak rancang. Dalam urusan dunia, dalam hal dunia kita pandai nak plan. Apa nak buat kalau kita naik motor pergi kerja, tiba-tiba hujan turun macam petang tadi. Saya daripada Gombak nak sampai ke sini, bawa flyover semua. Kalang kabut yang tu, pakai baju hujan sebagainya. Tapi dalam bab urusan nak plan. Atau kadang-kadang kita kekok ataupun tak pandai nak plan. Bila kita nak berhenti semayang, bila kita nak semayang awal waktu, yang kita nak berhenti untuk solat musafir dan sebagainya, lepas pula kalau pakaian kita kotor, apa kita nak buat, apa tindakan, mana nak cari, mana nak ganti, mana nak salin, kan? Dalam urusan nak rancang. Dalam urusan dunia memang cekap. Bila nak cuti, bawa anak-anak pergi bercuti, cuti sekolah apa semua. Tapi tak pernah kita nak rancang, tak pernah kita nak plan bila nak bawa keluarga kita pergi umrah, ataupun diri simpan duit pergi umrah. Itu bila kita nak zakatkan, nak sucikan dengan kita plan, ini nak mencarum ni, ini nak tepikan, ini untuk invest, ini untuk ni, ini untuk masuk saham ni, ini labur saham ni, kan? Saham akhirat tak dilaburnya, saham akhirat tidak dilaburnya, kan? Baik. Jadi jangan sampai kita jadi macam Bani Israel. Banyak bertanya, ma launuha mahi. Nabi dah kata, launuhu safra ufaqi'u launaha tasun nazirin, kan? Sampai Nabi kata, Nabi dah perincikan, Nabi perincikan lembu warna kuning keemasan, kan? Ambillah lembu tu untuk sembelih dan sebagainya. Pun banyak tanya lagi. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah, kan? Banyak bertanya, tak buat langsung. Akhirnya dia abaikan. Kat masjid malam ni ada apa? Dulu saya memang lepas hantar motor ni, lepas hantar anak sekolah, ada Allah saya pergi, kan? Cari alasan. Kenapa malam jalan depan tu jam lah, kan? Ambil anak lama sangat lah, tak sempat lagi kuliah, tak sempat lagi solat masjid lah. Kita cuba cari alasan, kan? Ada sifat-sifat yang sebegini, yang sama dengan waqtilafuhum ala anbiya'ihim, mereka juga berselisih dengan Nabi. Nabi pun dilawannya. Lawan. Nabi pun dibunuhnya. Nabi pun Nabi Zakaria dibunuh. Nabi yang terdahulu, alaihi salatu wassalam, dibunuh oleh kaum-kaum mereka. Khilaf saja, mereka bunuh pula. Jadi Nabi peringatan kepada kita, fa innama ahlakal ladzi min qablikum, beringatlah kamu, sesungguhnya binasa kerana mereka ini telah bersisih, banyaknya bertanya dan mereka dengan nabi-nabi. Jadi hadis ini memberi pengajaran kepada kita. Sebab tu dalam syarah Imam Nawawi sebut hadis ini sebagai hadis jawami'ul kalim, hadis yang menghimpunkan kata-kata ataupun kalimat-kalimah yang
banyak maknanya yang kita boleh pelajari. Disebutkan pada awalnya, ma nahaitu, aku larang kepada kamu, hendaklah kamu jauhinya. Benda yang kalau kita dengar sekali patutnya kita dah faham dah. Iman dengan Nabi SAW, apa yang Nabi sebut, kalau orang kata jangan buat, jangan ambil, jangan, kita tinggalkan, kita jauhkan. Kalau Nabi kata ini perintah aku, ini kamu kena buat, ini kamu kena al-jannah. Setiap umat ni, setiap manusia ni akan masuk ke dalam. Nabi kata kullu ummatin yadkhuluna al-jannah. Setiap manusia ni akan masuk ke dalam syurga. Man aba, kecuali mereka yang enggan. Ni semua kita ni akan dijamin akan masuk dalam syurga kecuali mereka yang enggan. Rupanya ada juga orang yang tak nak masuk, ada juga orang yang tak nak masuk syurga. Sebab Nabi sebut, ada juga orang yang tak nak masuk syurga. Kemudian sahaja langgar perintah aku, orang itulah yang enggan masuk dalam syurga. Simple je Nabi bagi. Nabi bagi pada kita, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah. Setiap manusia ini akan masuk syurga. Kecuali illa man aba, kecuali orang. Siapa yang taat pada Nabi, ikut apa yang Nabi kata. Nabi kata fajtanibu ma amartukum bih. Apa yang wa ma amartukum bih fa'tu min hayma stata'tum. Ataupun ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku tegah itu kamu jauh, dan apa yang aku perintah itu kamu amal, kamu buat. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat aku, dia akan masuk syurga. Dan siapa yang lawan Nabi, yang cabar Nabi, yang cabar kuasa cabar kuasa Allah kan. Elok je pergi Mekah, pakai telekung, tak ada sebagainya kan. Dicabar hukum, Idul untuk azan insya-Allah. Allah akbar, Allah akbar.
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka la taqdir. Qala Rasulullah SAW, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhi min qablikum kasratul masailihim wa khilafihim ala anbiya'ihim aw wa khilafuhum ala anbiya'ihim. Nabi SAW tegah kepada kamu, maka hendaklah kamu jauh, dan apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka hendaklah kamu tunaikannya sesuai dengan kemampuan kamu. Maka sesungguhnya telah binasa kaum-kaum yang terdahulu kerana banyaknya perselisihan nabi-nabi mereka. Apa kita buat, kita tunaikan. Apa yang Nabi larang, kita jauhkan. Simple tuan-tuan. Jangan kita nak ataupun persoalkan, banyak bertanya, banyak tanya, banyak soal, benda tak buat pun, tak jalan pun. Atau tadi itu, macam-macam orang persoalkan. Yang terbaru ni, yang saya baca baru ni, zaman Nabi ataupun dikata isu aurat ini, isu pada zaman Nabi saja dia pun sebut. Dalam statement tu disebut Nabi Adam, Nabi Idris, disebut nama Nabi. Aurat ini hanya wujud pada zaman Nabi-Nabi terdahulu saja. Selepas kewafatan Nabi SAW, maka tidak ada lagi. Sampai macam tu sekali dia berani mencabar hukum Allah. Bahkan Al-Quran sebut, Allah SWT sebut, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'min yudnina 'alaihinna, hendaklah kamu labuhkan, tutup aurat kamu dengan pakaian kamu. Perintah ataupun suruhan tutup aurat ini bukan hanya dibawa datang dengan dalil Al-Quran kali. Tapi kalau golongan yang macam ni, kalau kita panggil golongan liberal ni, ceritalah berapa banyak ayat Quran, hadis Nabi SAW pun, kalau tak nak dah dia. Kalau tak nak beriman dah dia. Banyak hadis Nabi ataupun suruhan Nabi yang dipertikaikannya. Aurat itu hanya wujud pada zaman Nabi terdahulu saja. Nabi dah tak ada, maka tak adalah perintah aurat, tutup aurat ni tak ada dah. Allah Akbar. Berani cabar hukum Islam. Yang cerita kat Mekah tadi tu kan, elok je pakai telekung, ni terbalik pula kan, terlampau pula tutup aurat. Tapi walhal dia ni caranya lain, jantina lain. Pergi Mekah buat umrah, elok pakai tudung, pakai siap pakai niqab depan Kaabah, pakai telekung buat ni. Padahal dia lelaki, berpakaian seperti wanita. Lepas tu cabar lagi, dia pun Allah nak turunkan bala pada golongan pergi umrah dalam keadaan ataupun adakah ini dikata last kali dia kata apa? Adakah ini tanda Allah telah sayang kepada golongan LGBT? Kan? Cabar hukum Allah. Tuan-tuan, jangan kita sekali-sekali kita nak, jangan sesekali kita berani nak cabar hukum Allah. Sebab bila bala Allah turun, semua kita ni kena. Yang orang soleh, yang orang beriman, ulama, semua kena. Hari Aisyah, Rasulullah anu salihun, adakah bala itu akan turun? Adakah kita ini semua akan dibinasakan disebabkan berlaku salihun, sedangkan di kalangan kita ramai orang-orang yang soleh. Ni ahli masjid, ni AJK masjid, ni kaki datang kuliah dan sebagainya. Nabi kata apa? Na'am idza kathal khabas.
Nabi kata, ya, bala Allah akan turun, azab Allah akan turun di kalangan kita umat ini, walaupun adanya orang-orang soleh. Idza kathral khabas, apabila terlalu banyaknya kemungkaran berlaku. Dalam satu kisah zaman Nabi Musa AS, zaman Israel, Allah perintahkan malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kamu bala azab kepada kaum ini maksiat. Bila malaikat Jibril turun nak turunkan bala, maka dilihat di atas satu puncak bukit ni ada seorang soleh ataupun seorang ahli ibadat sedang beribadah. Maka patah balik jumpa dengan Allah, ya Allah, bagaimanakah aku ingin menurunkan bala, menurunkan azab, sedangkan masih ada lagi orang soleh. Allah kata, turunkan saja bala, kerana orang soleh itu hanya sibuk beribadah, sedangkan di itu berlaku dengan berluasanya. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Apabila kamu melihat kemungkaran itu berlaku, cegahlah kemungkaran itu dengan tangan kamu. Maksud dengan tangan itu bukan pergi tampar orang, tak. Dengan kuasa kamu, kuasa yang ada pada kamu. Kamu ni siapa? Ketua kampung, Tok Pengulu, nazir masjid, atau apa kuasa yang kamu ada? Gunakan kuasa kamu untuk cegah kemungkaran. Lam yastati' fabilisani. Jika kamu tidak ada kuasa, kamu ni tidak ada apa jawatan, yang boleh apa? Ceramah jelah. Mungkin level saya lah tu. Kita bukannya pegawai polis, penguat kuasa orang dan sebagainya, kelab-kelab malam dan sebagainya, kan? Maka bisa ni, kamu boleh cegah maksiat itu, cegah kemungkaran itu dengan bagi ceramah, bagi teguran. Kata cegahlah kamu, ataupun kamu tak mampu cegah dengan lidah, tak mampu nak beri nasihat, maka cukuplah sekadar kamu benci dalam hati. Ini nampak maksiat, kemungkaran berlaku depan mata, sedikit pun tak ada rasa benci dalam hati kita, maka teruklah kita tu. Langsung bila kita lihat kemungkaran berlaku depan mata kita, Nabi suruh kepada kita buat, Nabi larang pada kita, Nabi cegah pada kita, maka tinggalkan. Kerja dakwah amar ma'ruf munkar perlu diteruskan. Apa sahaja usaha, kemampuan yang kita sampaikan dakwah, mampu nak bagi aja